Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini kita akan bincangkan apakah fungsi kurungan dalam matematik dan kenapa kita perlu adanya kurungan tu. Jadi dalam video ni saya akan bincangkan beberapa keadaan lah, dan kita bincangkan fungsi kurungan bagi keadaan tersebut. Jadi mari kita lihat keadaan yang pertama. Jadi keadaan yang pertama ni kita perhatikan kurungan 2 tambah 3 atau kurungan darab dengan 5. Jadi untuk keadaan ni kita perhatikan, maksud untuk kurungan ni adalah kita perlu utamakan penyelesaian dalam kurungan dahulu, baru kita selesaikan yang lain. Maksudnya kita mesti kena tambah dahulu, lepas tu baru kita darab. Jadi 2 tambah 3 tu adalah 5, 5 darab 5 tu adalah 25. Ya, jadi fungsi kurungan di sini maksudnya kita perlu utamakan penyelesaian bagi operasi yang di dalam kurungan dahulu, lepas tu baru diikuti yang lain. Jadi ini adalah fungsi utama yang selama ni kita tahulah. Jadi untuk fungsi kedua bagi kurungan ni adalah seperti keadaan ni, iaitu kita melibatkan nombor integer. Jadi fungsi kurungan di sini sebenarnya adalah untuk pisahkan dua tanda ini, iaitu darab dengan negatif ni. Jadi ini adalah fungsi yang kedua bagi kita punya kurungan, iaitu untuk pisahkan tanda-tanda yang berdekatan tu. Jadi di sini kalau kita darab tu memang kita dapat jawapan tu negatif 22 sahajalah. Jadi selain darab dengan tanda darab ini, kita boleh tuliskan dua nombor ni dengan rapat tanpa tanda darab. Jadi di sini fungsi kurungannya adalah sebenarnya darab, iaitu kita dapat negatif 22 juga. Jadi ini adalah fungsi yang ketiga bagi kurungan tu, iaitu kalau kita ada dua nombor yang berdekatan dengan gunakan kurungan tu, anda perlu faham sebenarnya kurungan tu bermaksudnya adalah darab. Jadi anda kena faham maksud kurungan dalam keadaan seperti ini ya. Jadi di sini juga kita lihat untuk 2 tambah dengan negatif 11. Jadi apa pula maksud kurungan untuk keadaan ni? Jadi fungsi kurungan di sini untuk pisahkan tanda positif dengan negatif tu. Dan selain tu dia juga ada gunakan konsep darab tu. Jadi di sini apabila kita buka kurungan tu, kita mesti kena darabkan yang positif dengan negatif tu. Jadi di sini macam mana kita selesaikan soalan ni adalah apabila kita buka kurungan tu, kita akan gunakan konsep darab positif dengan negatif tu. Jadi disebabkannya tanda yang berbeza, maka kita buka tu dia akan jadi negatif. Jadi 2 tolak dengan 11 ada RM2, tapi hutang 11 makanya adalah hutang 9. Jadi anda kena hati-hati dengan tanda tu lah. Jadi sebelum kita lihat tanda tu, kita perlu faham dahulu apakah fungsi kurungan tu. Jadi kurungan tu pendek kata kita ada beberapa keadaan lah. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau dalamnya ada operasi, maksudnya kita perlu utamakan dahulu pengiraan operasi dalam kurungan. Lepas tu untuk keadaan yang kedua pula adalah fungsi kurungan tu untuk pisahkan dua tanda yang berdekatan. Dan yang ketiga tu sebenarnya maksudnya juga adalah darab. Jadi itulah kenapa apabila kita ada dua tanda yang berdekatan macam ni, contohnya positif dengan negatif, apabila kita buka kurungan tu sebenarnya di sini melibatkan darab lah. Jadi apabila kita darabkan dua tanda yang sama itu hasilnya positif. Kalau kita darabkan dua tanda yang berbeza tu, dia akan jadi negatif. Jadi itulah kenapa anda kena faham fungsi kurungan tu. Jadi di sini saya juga sediakan contoh lah supaya anda faham macam mana kita nak selesaikan soalan seperti ini, iaitu melibatkan tambah tolak nombor integer yang melibatkan kurungan. Jadi cari nilai bagi setiap yang berikut. Jadi pertama sekali kita mesti kena buka kurungan dahulu, dan kita perlu perhatikan apakah tanda yang berdekatan ini. Jadi kalau kita darabkan dua tanda yang berlainan tu, hasilnya adalah negatif. Jadi di sini 5 tanda yang berlainan, negatif 3. Jadi ni 5 tolak 3 tu kita memang boleh selesaikan lah, iaitu tinggal 2 lah. Ada RM5, belanja RM3, tinggal RM2. Jadi apabila kita lihat B pula, dua tanda yang sama dia akan jadi tambah. Jadi 2 tambah 5 tu 7. Jadi kita boleh selesaikan sendirilah sebelum lihat pendengaran daripada Cikgu Chong ni. Jadi anda boleh pausekan video untuk cubalah. Jadi untuk soalan C ni, kita bukakan kita punya kurungan. Jadi negatif 11 tu tak ada gangguan apa-apa. Yang belakang ni akan berubah.
dua tanda yang berbeza, dia akan jadi tolak 5. Jadi di sini hutang 11, hutang lagi 5, hutang 16. Jadi untuk D pula sama juga, kita buka ini negatif 7 tambah dengan 2. Jadi di sini kita akan dapat hutang 7 bayar 2, hutang 5. Jadi pendek kata di sini apabila kita tambah tolak nombor integer ni dan ada kurungan, kita mesti kena bukakan kurungan tu, dan di sini kita akan gunakan konsep darab lah. Jadi untuk darab nombor integer tu, apabila kita darabkan dua tanda yang sama tu, dia akan dapat positif. Apabila kita darabkan dua tanda yang berbeza tu, dia akan jadi negatif. Jadi semasa kita kira tu, kita mesti kena bukakan kurungannya dahulu, dan kita mesti kena tukarkan tanda tu mengikut peraturan lah. Lepas kita tukarkan tanda tu, baru kita tambah tolak seperti biasa. Jadi begitulah untuk soalan D. Jadi mari kita lihat soalan E pula. Jadi untuk soalan E tu, ini adalah fungsi yang saya bincangkan tadi. Kalau kita tak nampak tanda tu, maksudnya di sini adalah darab. Jadi apabila kita darabkan dua tanda yang sama tu, dia akan jadi positif lah. 3 darab 2 tu 6 saja, iaitu positif 6. Jadi untuk soalan F pula, kita perhatikan di sini, kurungan di sini kita perlu selesaikan operasi yang di dalam ni. Disebabkan dalam tu ada operasi yang tambah, kita kena selesaikan yang dalam ni, baru kita darabkan dengan negatif 3. Tujuan untuk kurungan ni adalah untuk kita pisahkan tanda darab dengan negatif tu. Jadi di sini 1 tambah 2 tu 3. Selepas tu kita sebenarnya boleh buka kurungan tu, sudahlah, darab dengan negatif 3. Jadi apabila kita darabkan dua nilai atau dua nombor yang berlainan tanda, hasilnya negatif. 3 darab 3 tu 9, macam tu. Lepas tu untuk G pula sama juga, kita perlu selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Hutang 3 bayar 2, jadi hutang 1 darab dengan 4, maka di sini adalah negatif 4. Macam tu. Jadi dalam video kali ini kita sudah belajar fungsi kurungan dalam matematik ini. Kenapa kita nampak ada banyak kurungan dalam persamaan tu. Jadi anda mesti kena ingat, kalau dalam tu ada operasi, maksudnya kita mesti kena selesaikan apa-apa saja operasi yang di dalam kurungan dahulu. Jadi kalau tak ada operasi dan kita nampak kurungan tu adalah antara dua tanda tu, sebenarnya tujuannya adalah untuk pisahkan dua tanda tu. Dan apabila kita ada tambah dengan tolak atau positif dengan negatif tu, sebenarnya apabila kita buka kurungan tu, kita perlu gunakan konsep darab, iaitu apabila kita darab dua tanda yang sama, hasilnya positif. Kalau kita darabkan dua tanda yang berbeza tu, hasilnya adalah negatif. Jadi anda mesti kena faham tujuan wujudnya kurungan dalam matematik tu, supaya anda dapat selesaikan soalan tu dengan betul. Jadi begitu saja untuk perkongsian kali ini, iaitu mengenai apakah fungsi kurungan bagi setiap keadaan tu lah. Jadi saya harap lepas video ni anda lebih faham mengenai penyelesaian bagi nombor integer, terutamanya untuk tambah tolak nombor integer lah. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.